kepada Tuan Speaker, saya meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah sebabnya kedudukan Malaysia dalam Global Food Security Index jatuh dari tangga 28 pada tahun 2019 ke tangga 43 pada tahun 2020 dan apakah inisiatif kementerian untuk memperbaiki food security dan harga makanan kepada lebih murah untuk kebajikan penduduk Malaysia. Itulah soalan saya. Terima kasih. Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bandera. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, laporan Global Food Security Index GFSA yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit EIU sejak tahun 2012 adalah bertujuan untuk menilai tahap kerentanan sesebuah negara terhadap security makanan. Kedudukan sesebuah negara dalam GFSI ditentukan oleh purata skor keseluruhan daripada 3 dimensi security makanan iaitu affordability, availability dan quality and safety. Skor ini menentukan prestasi keseluruhan security makanan serta kedudukan sesebuah negara secara global. Walau bagaimanapun, pihak EIU telah membuat penyelarasan semula terhadap purata skor dari tahun 2012 hingga 2019 setelah menjadikan dimensi natural resources and resilience sebagai salah satu dimensi trust bermula tahun 2020. Berdasarkan penyelarasan ini, kedudukan Malaysia pada tahun 2019 juga telah berubah daripada tangga ke-28 hingga tangga ke-44 dalam kalangan 113 buah negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, penyelarasan ini bukan saja mengubah kedudukan Malaysia pada tahun 2019, malah Singapura yang telah berubah dari tangga pertama ke tangga 20 dan Australia dari tangga ke-12 ke tangga 26. Walaupun dimensi natural resources and resilience telah diperkenalkan sejak tahun 2012 sebagai faktor penyelaras, namun hanya pada tahun 2020 ianya telah dijadikan sebagai dimensi trust berdasarkan kepentingan untuk mengukur daya tahan negara terhadap kesan perubahan iklim dan kerentanan negara terhadap risiko sumber semula jadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, kedudukan Malaysia dalam GFSI pada tahun 2020 adalah di tangga ke-43, iaitu telah meningkat satu anak tangga berbanding dengan tahun 2019. Kedudukan Malaysia dalam kalangan negara-negara Asia Pasifik adalah di tangga ke-8 terbaik, manakala kedua terbaik dalam kalangan negara Asia Tenggara, iaitu selepas Singapura. Kedudukan Malaysia pada tahun 2020 juga adalah lebih baik dibandingkan dengan Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina dan India. Namun demikian tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai cabaran yang perlu diambil perhatian dalam usaha memperkukuhkan security makanan negara seperti kebergantungan import makanan, peningkatan permintaan, perubahan iklim, kekangan sumber asli, kekurangan tenaga kerja mahir dan penglibatan golongan belia, tahap penerima gunaan teknologi yang masih rendah dan amalan pertanian yang kurang lestari. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa komited dan terus memperkukuhkan security makanan negara supaya kekal terjamin dalam apa jua keadaan, sekaligus mempertingkatkan kedudukan Malaysia dalam GFSI pada masa akan datang. Antara usaha yang diambil oleh kerajaan termasuk penubuhan Jabatan Kuasa Kabinet mengenai Dasar Security Makanan Negara (FSCC) dan pembangunan Pelan Tindakan Dasar Security Makanan Negara DSMN 2021-2025 yang holistik dan mampan. Elemen jaminan security makanan negara juga merupakan prioriti MAFI dalam usaha meningkatkan ketersediaan makanan negara yang telah dijajarkan dalam dokumen dasar utama MAFI iaitu Dasar Agromakanan Negara 2021-2023. Sekian, masih. Terima kasih. Tuan Tamat. Ya, terima kasih kepada jawapan Menteri. Berdasarkan jawapan Menteri, saya ingin mengetahui apakah strategi terbaru untuk meningkatkan security makanan untuk makanan yang terutama iaitu padi. Apakah pendekatan terkini yang dijalankan oleh kementerian untuk padi? Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, dasar kerajaan untuk pengeluaran padi sekian lama adalah pada tahap 70% pengeluaran tempatan dan 30% import. Tetapi dalam keadaan di mana
borders closed disebabkan oleh pandemik dan ada kerisauan tentang bekalan makanan daripada luar, kementerian telah mengubah dan mengambil langkah untuk meningkatkan SSL negara ini untuk ditingkatkan daripada 70% ke 75% menjelang 5 hingga 10 tahun akan datang. Beberapa langkah yang telah diambil oleh kementerian, oleh kerajaan adalah untuk mengundang penglibatan pihak swasta dan menjadikan industri beras, padi beras negara ini sebagai satu industri yang diperbesarkan dengan penglibatan pihak swasta secara menyeluruh. Kita jangkakan pendekatan Smart SDB, Smart Sawah berskala besar yang sedang diolah oleh kementerian ini akan mampu meningkatkan pengeluaran beras, padi beras negara ke tahap yang lebih tinggi daripada SSL pada ketika ini, iaitu 70% pengeluaran dan 30% diimport. Jadi beberapa langkah yang sedang diusahakan oleh kementerian dengan penglibatan beberapa syarikat peneraju di kalangan mereka itu adalah agensi kerajaan, JLC dan pihak swasta. Dan dengan bantuan semua pihak, saya percaya dan yakin bahawa SSL padi beras negara akan ditingkatkan dan akan mengurangkan import daripada negara luar. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan dua? Papar. Ya, Putatan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, selain daripada pembangunan teknologi untuk meningkatkan produktiviti kita, bagaimana tentang memaksimalkan penggunaan tanah terbiar atau tanah yang belum diterkai? Jadi adakah kementerian ada data antara negeri Sabah dan Sarawak pemaksimaan penggunaan tanah yang boleh diusahakan untuk tanaman padi ini? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Untuk menjawab soalan yang berhormat, saya tiada data pada ketika ini untuk berkenaan dengan tanah-tanah terbiar yang boleh dimaksimalkan sebagai tanah pengeluaran padi di negara kita. Walau bagaimanapun, data tersebut boleh dikemukakan secara bertulis selepas ini. Secara umumnya yang berhormat, penumpuan terhadap pengeluaran padi negara seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan tumpuan kerajaan pada ketika ini. Dia bukan saja penglibatan pihak swasta, tetapi untuk mengadaptasikan teknologi moden. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah melakarkan bahawa pertanian harus bergerak ke arah aplikasi 4IR, iaitu revolusi Industrial Revolution 4.0 yang harus menjadi pegangan dalam semua sektor termasuk sektor agro makanan ini. Jadi kita harapkan agar penggunaan tanah-tanah terbiar, penggunaan tanah yang telah digunakan sebagai jelapang padi, sebagai tanah untuk perusahaan pertanian akan dapat ditingkatkan kepengeluaran melalui penggunaan pertanian moden, teknologi baru, aplikasi teknologi, IoT dan sebagainya akan dapat mengeluarkan hasil yang lebih baik untuk SSL negara dalam semua sektor dalam sektor agro makanan ini. Terima kasih. Terima kasih.